sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, untuk memulakan majlis pertama kita, iaitu kuliah Maghrib. Dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Puan Atiyah, pengurusi majlis kita malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi. Alhamdulillah, kita nak sambung tadabbur kita berkaitan dengan surah Al-Falaq, dan kalau sempat kita masuk suratul Nas. Tuan-tuan dan puan-puan, pada perkongsian yang lalu kita sudah pun melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Malam ini kita bermula pada ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Untuk recap, ayat yang pertama kita mohon perlindungan pada Allah yang memiliki kuasa Al-Falaq. Al-Falaq kuasa penciptaan seluruh makhluk, dan Al-Falaq juga kata dasarnya bermaksud yang membelah. Al-Falaq juga bermaksud waktu subuh. Dan permohonan kita yang pertama, perlindungan daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, daripada bencana seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Lalu permohonan kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya ghasiqin, kegelapan, idza waqab, apabila ia telah tetap. Daripada bahaya kegelapan apabila ia telah tetap. Perkataan ghasiqin selalu digunakan dalam bentuk menyelimuti. Ghasiq ni maksudnya menyelimuti. Biasanya perkataan malam dirujuk kepada kalimah al-lail. Tetapi kali ini Allah nak bagi tahu bahawa kegelapan itu dia menjadi bahaya kalau kerana dia memiliki sifat selimut, menutupi, menyelubungi, menyelimuti. Kerana kadang bila kita merasa kesedihan yang amat sangat, maka kesedihan itu sudah mula menguasai diri kita. Sebab tu kita perlu perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala untuk membelah kegelapan kesedihan itu supaya kita dapat keluar dan bernafas dengan lega. Perkataan ghasiq lebih tepat lagi adalah awal malam, iaitu apabila hari menjadi semakin gelap. Ia juga bermaksud kegelapan bulan. Dan lazimnya memang kita nampak bulan tu datang pada waktu malam. Dan secara umumnya ghasiq ni min syarri ghasiqin, daripada kejahatan ataupun daripada bencana yang berlaku pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita diajar untuk minta perlindungan dari keburukan malam. Dan ini adalah kerana pada waktu malam sebenarnya banyak benda-benda tersembunyi, terlindung dari panca indera kita. Berbeza siang, mata kita sangat awas. Tetapi malam, mata kita sudah menjadi separuh daripada keupayaan mata hilang.
Dan pada waktu malam lazimnya pendengaran kita akan lebih peka. Kan kalau kita tutup lampu rumah waktu malam gelap, memang lambat laun mata tu akan membiasakan diri untuk melihat. Tetapi pendengaran kita akan menjadi lebih peka. Ingat lagi tak waktu kecil-kecil dulu, pantang lampu ditutup pada waktu malam dan kita masih belum rasa nak tidur. Lalu macam-macam bunyi kita dengar. Bunyi cicak, bunyi kipas, semua kita dengar. Sebab pendengaran kita menjadi semakin peka. Dan kita tak tahu apa yang bakal berlaku di hadapan ataupun di belakang kita, terutamanya suatu malam gelap gelita. Dan kita tak tahu apa kebarangkalian yang boleh mengganggu kita. Sebab kita langsung tak nampak. Maka apabila malam, kita tak dapat berbuat apa-apa kerana suasana yang gelap, maka kita berdoa dan berharap agar Allah selamatkan kita pada waktu malam. Lazimnya juga pada waktu malam, jenayah banyak berlaku. Ini kerana penjenayah berasa lebih selesa. Kan? Berasa lebih aman, lebih selamat melakukan kerja kerana orang tak nampak. Dan itu built-in dalam diri kita. Bila orang tak nampak, kita rasa kita boleh lakukan sesuatu. Sebab tu perangai kita berbeza dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh, tuan-puan mungkin boleh kawal diri sewaktu berinteraksi dengan orang lain. Dan kita punya perangai, kita punya akhlak akan totally different bila kita mula memandu kenderaan. Kerana apa? Pertama, kita dalam kereta sorang-sorang. Yang kedua, sangka kita orang tak kenal dan tak nampak kita. Sebab tu tengok pengguna jalan raya, terutamanya yang bawa kereta, yang drive kereta, mereka ada tendensi untuk bertukar perangai dan berubah akhlaknya. Sebab tu ada ada dalam kalangan kita yang menyebut kalau nak tahu perangai sebenar seseorang tu, tengok waktu dia memandu. Tengok waktu dia memandu. Kerana apa? Dirasakan orang tak nampak dan orang tak tahu. Sama juga bila malam hari, penjenayah ni merasa selesa untuk buat kerana bagi dia orang tak nampak. Cuma problemnya kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita rasa orang tak nampak. Tapi tanpa sedar sebenarnya kita menafikan bahawa Allah nampak kita. Sebab tu keperluan untuk sentiasa keperluan untuk melatih diri bertakwa sangat perlu, terutamanya bila berlaku perubahan-perubahan di persekitaran kita. Kita boleh berubah menjadi 180 atau 360 darjah hanya dengan perubahan dekat sekitar kita. Kenapa ada orang sanggup pergi ke luar negara waktu Ramadan? Kan? Kenapa ada orang lebih selesa berada di luar negara berbanding berada dalam Malaysia? Kerana bagi dia di luar negara orang tak cakna pun. Orang tak kisah pun apa yang dia nak buat. Tapi dalam negara jangan begitu. Tu problem kepada manusia yang memiliki tendensi, ada kebarangkalian akhlak itu timbul hanya kerana berdasarkan orang kenal dan orang nampak. Maka sebab itu malam amat berbeza dengan siang. Hendak berjalan pun kita perlu berhati-hati. Dan ada tuntutan daripada Nabi SAW
agar mohon perlindungan terutamanya pada waktu malam. Maka panduan untuk kita, jangan takut dengan malam. Walaupun ada bahaya, jangan takut dengan malam. Tetapi mintalah Allah lindung kita. Itu yang perlu. Jangan takut dengan hantu. Minta Allah lindung kita. Jangan takut dengan syaitan. Minta Allah lindung kita. Jangan takut dengan kemiskinan. Minta Allah lindung kita. Jangan takut dengan kekayaan. Minta Allah lindung kita. Itu yang perlu. Satu ketakutan tu hanya pada Allah. Jangan takut dengan COVID-19. Tapi mintalah Allah lindung kita daripada bahaya makhluk tu. Itu yang perlu kita pelajari, perlu dibiasakan cara berfikir begitu. Okey. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda baginda yang maksudnya jika malam datang menjelang atau kalian berada di kala senja, maka tahanlah anak-anak kalian. Kerana sungguh ketika itu syaitan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Nak keluar pun tak apa, boleh. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Sebab perkataan yang digunakan adalah wadhkurusmallah. Ingat nama Allah. Sebutlah nama Allah. Dan tutuplah, kerana sesungguhnya, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup juga bekas minuman dan makanan kalian. Dan sebutlah nama Allah. Walaupun dengan sekadar meletakkan sesuatu di atasnya. Contoh, kita punya air minuman macam ni, tanpa tutup. Kan, tanpa tutup. Memadai kalau kita letak sesuatu di atasnya, pen misal kata. Yang penting ada usaha untuk tutup. Walaupun dengan sekadar meletakkan sesuatu di atasnya. Dan pesanan yang terakhir adalah wa atfi'u masabihakum. Matikanlah lampu-lampu kalian. Padamlah lampu-lampu kalian. Itu pesanan dari Nabi SAW berkaitan waktu malam. Dan setakat ni kita hanya ulas perkataan min syarri ghasiqin. Ada satu lagi perkataan dekat ujung tu, idza waqab. Waqaba bermaksud sesuatu yang telah tetap, yang firm, yang tetap. Dan ianya bermaksud apabila malam benar-benar gelap. Sehingga tak nampak mega-mega merah tu. Tu malam benar-benar gelap. Dan kalimah waqaba juga ada kaitan dengan bulan. Juga ada kaitan dengan bulan. Dan sekarang saya minta tuan-tuan bayangkan, kalau bulan mengambang, apa berlaku? Air laut pasang. Air laut naik, air laut pasang. Kerana apa? Kerana ada daya tarikan bulan kepada air laut itu. So, kalau air laut boleh ada impak, ada kesan kerana bulan mengambang, air dalam badan kita ada kesan tak? Dan menarik untuk dikaji, sewaktu bulan mengambang, ada tak kaitan dengan peningkatan kadar jenayah waktu bulan mengambang? Itu perlu dikaji tu. Jika tidak, tak adalah keluar cerita tentang werewolf. Kan, serigala jadian. Bila dia menjadi? Waktu bulan mengambang. Dia seolah-olah memberikan indikator, kan, kisah-kisah semacam itu,
tentang kadar jenayah meningkat, yang tu kena tanya PDRM, kena tanya SPRM, mungkin kena tanya Jabatan Perangkaan, ada tak kaitan bulan mengambang dengan kejadian jenayah meningkat ke menurun? Kerana seolah-olah keadaan manusia menjadi lain pada waktu bulan mengambang. Dan menariknya tuan-tuan, bulan bukan sekadar disebut sebagai moon, tetapi lunar. L-U-N-A-R, lunar. Dan cuba tengok, perkataan bagi orang gila disebut sebagai lunatic. Mungkinkah ada kaitan dengan bulan dan malam? Dan bagaimana boleh sampai timbul perkataan tersebut? Kan kalau tengok lunatic, lunatic is an antique term referring to a person who is seen as mentally ill. The word derives from lunaticus, meaning of the moon or moonstruck. Kan menarik untuk dikaji. Next, kita lihat ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Kalimah nafasat bermaksud yang menghembus. Nafasat yang menghembus, dan jenis hembusan dari mulut. Dari mulut yang ada ailio sikit. Dia bukan setakat hembus, tapi bentuk macam, ialah biasa kita ketahui kalau bentuk hembusan yang semacam itu, kan, bukan hembus kosong, tapi ia dalam bentuk isim mubalaghah, bersangatan. Maksudnya yang menghembus itu, dia menghembus dengan banyak dan berkali-kali. Nafasat. Dan perkataan ini juga dibina dalam bentuk muannas, feminin. Sebab nak menekankan, bukan nak bagi tahu orang yang buat ni semuanya perempuan, tak. Tetapi bentuk feminin dalam bahasa Arab ni nak bagi penekanan hyperbola pada perkataan tersebut, mubalaghah. Dia datang dalam bentuk muannas, feminin. Dan dia juga bentuk jamak. Dan nafs memang dalam bentuk muannas. Maksudnya kita minta perlindungan dari semua yang menghembus. Tetapi ini bukanlah hembusan yang biasa, tetapi hembusan yang dibuat dengan niat yang buruk, selalunya berkaitan dengan aktiviti perbomohan dan sihir. Banyak cara sebenarnya untuk buat aktiviti sihir ni. Dan salah satunya dengan cara hembusan. Dan kalimah al-uqad bermaksud simpulan. Min syarrin naffasati fil uqad. Daripada sebarang bentuk hembusan, dan al-uqad, simpulan. Dan ahli sihir ada yang mengikat pada tali dan menghembus pada tali itu untuk tujuan melakukan sihir. Seperti yang pernah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan nafasat merujuk kepada ahli sihir, kerana mereka membaca jampi dan kemudian melakukan ritual hembusan pada simpulan. Dan menariknya, pada perkataan wa min syarri an-nafasat, ada alif lam tu kan. Selepas syarri ada alif lam. Cuba tengok perkataan ayat ketiga. Selepas syarri ada alif lam? Tak ada. Ayat kedua, selepas syarri ada alif lam? Tak ada. Ayat kelima, selepas syarri ni ada alif lam? Tak ada. Hanya di sini. Jeng jeng jeng. Kenapa?
Sebab orang ini memang itulah kerja dia. Alif lam ni. Memang itulah kerja dia. Memang dia terkenal sebagai ahli. Alif lam ni menunjukkan sesuatu yang khusus. Kenapa begitu? An-nafasat sudah pasti terkumpul keburukan di dalamnya. Kalau tiada niat jahat, dia takkan melakukan sihir tu. Berbeza dengan malam, dan hasad, tidak semestinya ada niat jahat. Dan tidaklah semestinya ada usaha untuk melakukan keburukan. Dan an-nafasat, alif lam tu menunjukkan memang dia jahat. Memang ada kemungkinan untuk buat keburukan. Dalam bentuk tata bahasa Arab. Dan di hujung Allah kata wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan yang dengki bila dia sedang dengki. Hasada maksudnya dengki. Kita pun sebut hasad dengki kan. Hasad tu dah masuk dengki dah. Kemudian kita tambah lagi dengki kat belakang. Nampak sangat Melayu ni memang dengki dan dengki. Hasad dengki. Hasad tu memang dengki. Dengki lagi. Dan ia adalah perasaan benci yang timbul dalam hati kerana dia tidak sedar bahawa dia sedang melakukan benda yang dia tak redha. Hasad adalah perasaan benci yang timbul dalam hati kita kerana kita tak redha ketentuan Allah. Itu maksud simple. Hasad adalah perasaan benci. Asalnya, hasad adalah perasaan benci kepada nikmat yang orang lain dapat. Tapi kalau kita ubah pengertian tu, hasad adalah kerana kita tak redha ketentuan Allah kepada orang lain. Itu lebih memberi kesan kepada hati. Allah bagi orang tu. Kita tak suka. Ada orang dapat kereta baru. Ada orang dapat anak. Ada orang berjaya. Ada orang naik pangkat. Kita berusaha untuk sailang orang tu. Aku tak dapat, aku akan pastikan kau tak dapat. Dan benci ini kerana dia tidak suka orang lain dapat kebaikan. Sedangkan kebaikan itu kurniaan Allah pada orang tu. Nampak tak impak dia kalau kita bermain dengan hasad ni? Kita bukannya benci orang tu. Tak. Realitinya kita benci Allah kurniakan sesuatu pada orang tu. Kita tak redha apa yang Allah buat pada orang tu. Besar impak dia tuan-tuan. Tapi dalam ayat ini kita mohon perlindungan Allah daripada orang yang dengki pada kita. Dan dalam masa yang sama bukan saja kita tak nak orang tu dapat kebaikan, kita nak kebaikan itu ditarik daripada orang tu. Dan perasaan itu timbul dalam hati dan kemudian terluah dengan kata-kata. Fitnah atau apa sahaja yang boleh menjatuhkan imej orang tu. Tuan-puan, hasad ni susah dan sukar. Kerajaan Malaysia berapa kali tukar pimpinan. Semua tentang soal hati asalnya. Sekarang kita nak buat PRN kat Melaka. Ada siapa yang menafikan semuanya soal hati? Apa yang berlaku tentang turun naiknya ada kaitan dengan hati. Dan antara penyakit hati ini adalah hasad. Kita mohon perlindungan dari Allah supaya lindungi diri kita daripada dikenakan penyakit ini atau orang yang hasad terhadap kita. Min syarri hasidin idza hasad. Dan Allah bagi tahu penyakit hasad ni
tak ada ubat. Bukan kita tak boleh cure hasad kita, boleh. Tapi kalau orang dengki pada kita, tak ada ubat lain melainkan kita minta lindung pada Allah daripada perlakuan hasad tu. So kita sendiri ada penyakit hasad. Kita sendiri ada penyakit hasad ni. Cara untuk cure, cara untuk perbaiki diri adalah dengan banyak bersyukur. Itu dia cara untuk buang penyakit hasad dalam diri kita. Banyak bersyukur. Kerana syukur itu nanti akan membentuk sifat redha dan perangai redha. Orang lain dapat kereta, dapat naik pangkat. Dan kita tengok, Allah masih beri kesempatan untuk bekerja. Dia naik pangkat, aku tak terkesan apa-apa pun. So, bila dia naik pangkat, amanah dia makin tinggi. Orang tu dipanggil, dapat pangkat datuk. Sedangkan kita sama-sama naik. Kan itu Allah kurniakan buat dia. Bila kita mengenal Allah dan mengenal cara bagaimana tindak tanduk kurniaan Allah tu, maka kita akan sedar bahawa apa yang berlaku dekat keliling kita merupakan ujian getir dan penting supaya iman kita semakin meningkat dan kehidupan kita semakin baik. Slide Al-Quran ni dari aplikasi website apa Ustaz? Tuan-tuan boleh masuk legacy.quran.com. Legacy.quran.com. Yes. Contoh cara-cara bersyukur Ustaz. Cara paling epik, paling utama untuk bersyukur adalah solat. Itu cara paling kemuncak syukur. Solat. Dan solat itu dimulakan dengan perkataan apa? Alhamdulillah. Solat itu dimulakan dengan perkataan kalimah Alhamdulillah. Nabi bila ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau maksum, tapi engkau solat ni sampai bengkak kaki. Jawapan Nabi, tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Rupanya solat itu untuk menunjukkan syukurnya kita pada Allah. So bila kita dihinggapi dengan perasaan semacam itu, hatinya akan berkecamuk. Yelah, waktu mula-mula nak berubah ni kan, hati ni memang syaitan akan bisik. Tu nanti pada surah yang selepas ini. Syaitan akan bisik dan cuba untuk merosakkan apa amal ibadah kita berkaitan dengan hati ni. Hasad tu memang built-in. Semua manusia ada built-in. Tinggal lagi kita boleh kawal atau tidak tindak tanduk hati tu. So, bila kita mula belajar untuk kawal, maka ujian-ujian itu datang untuk pastikan kita benar under control atau out of control. Boleh kawal atau tak boleh kawal. So, cara paling ampuh adalah untuk perbanyakkan rasa syukur. Tapi bila orang lain dengki pada kita, tak ada cara lain melainkan kita mohon pada Allah agar diselamatkan, agar dilindungi. Dan ada satu lagi tuan-puan, satu penyakit yang yang pernah disentuh oleh Nabi SAW juga disebut dalam Quran, dan penyakit ini sangat bahaya. Apa dia? Al-Ain. Al-Ain. Dan sebelum saya nak pergi masuk ke Al-Ain ni, penyakit Ain ni, Allah kata wa min syarri hasidin idza
daripada kejahatan, keburukan hasad ketika dia melakukan hasad. Oh, rupanya hasad tu dah built in. Hasad tu memang ada dalam diri kita. Tinggal lagi, kita sedang melakukan atau tidak. Dia sedang aktif atau pasif. So, ketika dia aktif, kita mohon Allah lindung kita daripada hasad tu. Dan antara penyakit yang timbul daripada hasad adalah penyakit ain. Dia merupakan penyakit yang sebenarnya asing dalam masyarakat kita. Walaupun ia sebenarnya perkara yang sangat penting untuk kita tahu kerana mudaratnya sangat besar. Sebagai contoh, kita takut orang dengki dengan anak kita kalau orang nampak. Katakanlah kita ada anak comel, ada orang yang dengki tengok anak tu. Dan kerana perasaan dengki itu boleh sebabkan anak tu jatuh sakit. Malah bukan hanya sekadar dengki. Kalau kita paparkan gambar anak kita, contoh dekat Facebook. Sama ada orang suka atau tak suka, dia memberi kesan kepada anak tu nanti. Orang tua pun boleh. Nanti kita tengok surah apa yang berkaitan dengan penyakit ain ni. Penyakit ain pernah terjadi pada zaman Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merakamkannya dalam surah Al-Qalam ayat 51. Allah kata wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka. Hanya dengan pandangan. Allah kata orang kafir tu hampir-hampir menjatuhkan dan menggelincirkanmu hanya dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Sebab mereka mendengar Quran sambil berkata, ini confirm orang gila. Tengok, Allah sendiri iktiraf penyakit ain daripada pandangan mata penuh kebencian. Dan tadi soalannya, orang tua pun boleh kena. Nabi tu waktu tu dah dewasa. Dan Allah tuju surah Qalam tu pada Nabi yang dewasa. So maksudnya orang tua pun boleh kena penyakit ain. Nabi SAW pernah juga menukilkan nasihat, sesungguhnya pandangan mata itu adalah benar. Pandangan mata itu adalah benar. Jika ada suatu perkara yang boleh mendahului qadar, maka ainlah yang boleh mendahuluinya. Nabi pernah melihat seorang hamba perempuan di rumahnya dan mukanya berubah warna kehitaman. Baginda SAW bersabda, berilah dia ruqyah. Sesungguhnya dia telah ditimpa pandangan mata. So begitulah tuan-tuan dan puan-puan tentang bahaya-bahaya yang kita perlu minta perlindungan pada Allah. Dan bahaya-bahaya bentuk macam ini ni kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak kawal. Sebab tu suratul Falaq adalah tentang mohon perlindungan pada Allah daripada ancaman-ancaman luaran. So, itu adalah suratul Falaq. Okay, next. Kita nak tengok seimbas tentang suratul Nas. Kita nak tengok tentang suratul Nas. Secara ringkasnya suratul Nas lebih kurang macam suratul Falaq. Bezanya dia ada 6 ayat berbanding suratul Falaq hanya 5 ayat.
Dan cara Allah susun Suratun Nas sangat menarik. Allah mulakan 3 ayat pertama dengan multiple nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada Rabb, ada Malik dan Ilah. Dan semuanya ditujukan kepada manusia. An-Nas di hujung. So, aku berlindung dengan empunya manusia. Aku berlindung dengan Tuhan manusia yang memiliki manusia, yang berhak disembah oleh manusia. Berbeza dengan Al-Falaq, kita mohon perlindungan 1 kali. Tapi An-Nas, kita rayu kepada Tuhan yang sama 3 kali. So kalau nak dibandingkan 2 surah ni, mana yang serius? Mana yang lebih serius? So, saya melihat 3 kali rayuan ini lebih serius. Dan bahaya yang bakal kita hadapi dalam Suratun Nas lebih serius berbanding bahaya dalam Suratul Falaq. Sedangkan tadi Suratul Falaq kita langsung tak ada power, have no idea dia datang macam mana, tapi kita mohon perlindungan pada Allah 1 kali sebut nama Allah, Al-Falaq. Bi Rabbil Falaq. Kali ini 3 kali. A'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa nama berbeza? Allah boleh saja datangkan ayat Qul a'udzu bi Rabbin Nas wa Rabbin Nas wa Rabbin Nas. Boleh. Tapi kenapa nama berbeza? So kita lihat Rabb maksudnya apa? Penguasa, pengatur, pengurus. Penguasa, pengatur dan pengurus. Bila keadaan manusia yang sangat perlu diatur, diurus, sewaktu kita tak punya apa-apa. Bila waktu manusia paling fragile, waktu dia baby, waktu dia kanak-kanak, mak bapak dia lah yang tolong atur dan urus hidup dia. Maka kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala atas nama Rabb, terutamanya waktu kita sangat tak berupaya sejak zaman kanak-kanak, sejak kita baby, perlu diurus dan diatur. Kemudian bila kita menganjak dewasa, keluar daripada universiti, dapat kerja, kita mula dapat gaji. Bila dapat gaji, kita mula beli harta untuk dimiliki. Maka kita mula ada possession, pemilikan. Dan tatkala itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan engkau perlu perlindungan daripada Malik. Dia bukan sekadar raja, tapi dia pemilik sebenar. Dia bukan sekadar raja, tapi dia pemilik sebenar. Suatu kita sedang rasa kitalah ampunya dunia ni. Kita memiliki. Aku ada duit, ni harta akulah. Aku ada duit, ni rumah akulah. Rupanya Allah sedang ingatkan kita melalui perkataan Malikin Nas. Itu bukan milikmu. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta lindunglah pada Allah untuk pelihara pemilikanmu. Dan tatkala kita menganjak usia pencen, selepas pencen, menjadi retua, hilang muda, habis muda, selalunya umur pencen buat apa? Kembali mencari Tuhan. Maka Allah guna perkataan ilah yang layak disembah, kecenderungan, kecondongan. Itu terangkum dalam perkataan ilah. So rupanya 3 peringkat besar
kehidupan manusia. Daripada kecil, di pertengahan kehidupan, sewaktu kita berkuasa dan berjaya, dan di hujung kehidupan, tatkala kita mula benar-benar nak kembali pada Allah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. 3 ayat kita rayu nama Allah. Ini surah terakhir. Dan ingat lagi surah yang pertama dalam Quran. Mula daripada Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin adalah tentang penerangan siapa Allah. Kalau suratul Fatihah penerangan tentang siapa Allah. Suratul Nas kita merayu minta perlindungan Allah yang kita kenal tu. So, kita minta perlindungan apa? Dari Allah. Min syarri. Min syarri. Daripada keburukan. Daripada kejahatan. Al-waswasil khannas. Bisikan, waswas yang timbul tenggelam. Pembisik khannas ni adalah penghasut yang datangkan waswas. Waswas ni macam mana? Dia kejap ada, kejap tak ada. Dia kejap ada, kejap tak ada. Dia macam berdenyut-denyut. Macam kita sakit kan? Dia kejap sakit, kemudian lega. Kemudian sakit, kemudian lega. Itu was-was. Atau kalau kita tengok iklan di TV. Tengah-tengah seronok tengok, tiba-tiba masuk iklan. Kemudian, habis iklan, rancangan yang asal kita tengok tu. Tengah seronok tengok, masuk lagi iklan. Bentuk macam tu. Iklan tu bentuk was-was. Kejap datang, kemudian tak ada. Kemudian datang lagi, kemudian tak ada. Kemudian datang lagi, kemudian tak ada. Itu bentuk waswasil khannas. Dia bukan sepanjang masa ada, tak. Dia bukan macam sakit gigi yang terus sakit, tak. Itu min syarril waswasil khannas. Kemudian allazi yuwaswisu fi. Khannas ni buat apa? Allazi yuwaswisu fi, yang mendatangkan bisikan itu, kan, yang mendatangkan bisikan itu, yuwaswisu, mendatangkan bisikan itu, fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Kita translate sebagai hati. Sebenarnya sudur ni dada. Di dalam dada manusia. So bisikan khannas ni punyalah bahaya. Dia terus bisik ke dalam dada, bukan di telinga. Sebab tu kadang kalau kita bagi nasihat pada orang, kita cakap telinga kanan keluar telinga kiri. Kita kena usahakan beri nasihat, cakap telinga kanan masuk ke hati. Sebab syaitan, dia punya bisik terus ke dada. Satu ruang yang dalamnya ada hati. So, kita yang sedang berusaha memberi nasihat pada orang, tugas kita getir. So, bila kita beri peringatan, bukan sekadar berfungsi di telinga, tetapi biar berbekas di hati. Kerana pihak lagi satu, Allah beri kesempatan, dia boleh terus bisik ke dada. Dahsyat. Sangat dahsyat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. So khannas ni ada 2 cabang. Dia terdiri daripada jin yang boleh bisik dan manusia yang boleh bisik. So rupanya kita minta lindung pada Allah 3 kali rayu daripada jenis jin
dan daripada manusia yang boleh mempengaruhi kita, yang boleh memberi pengaruh supaya kita lari daripada Allah, supaya kita jauh dari Allah. Nampak tak? Sangat bahaya. So macam mana nak keluar daripada itu? Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kelima, Allah kata khannas ini berupaya untuk bisik terus ke dada. Saya bagi analogi macam ni, kita ada lagi 9 minit. Saya bagi analogi semacam ini. Katakanlah kita ada rumah yang ada halaman. Rumah berhalaman. Saya ambil gambar. Rumah berhalaman. Macam mana? Okey. Okey, ini rumah yang ada halaman. Okey. So, orang dalam rumah, dia kadang berbual, dia buat aktiviti, memasak ke, mengaji ke, ikutlah apa aktiviti yang dibuat kat dalam rumah. Dan jika ada orang dekat luar rumah ni, dekat halaman ni, orang dekat luar rumah ni pula, dia bukan berborak kuat-kuat, dia berbisik. Okey? Yang dekat halaman ni dia berbisik. Apa chances orang yang sedang beraktiviti dalam rumah dengar bisikan tu? Probability, kemungkinan tak dengar tu tinggi. Tapi kalau orang dalam rumah tu tak buat apa-apa, kipas tak pasang, TV tak pasang, senyap sunyi, ada tak kemungkinan dengar bisikan kat luar tu? Probability dia tinggi. Mungkin dia boleh dengar bisikan di luar. Dan sekarang syaitan dibenarkan untuk bisik di mana? Sudur, halaman. Di halaman hati kita. Dan kalau hati kita tidak ada aktiviti, apa aktivitinya? Zikir, ingat Allah, sebut nama Allah. Melihat, memandang, tafakkur, tidak beraktiviti, hati kita kosong. So kemungkinan kita akan ambil bisikan tu sebagai panduan. So hati yang subur, hati yang hidup adalah hati yang dibajai, disirami dengan siraman cahaya wahyu. Bukan hanya hati yang baca Quran, tetapi hati yang faham apa yang dia baca. So, teruskan usaha kita untuk tadabbur Quran. Dan moga-moga Allah berikan perlindungan. Kerana kita bukan sekali minta perlindungan, bukan 2 kali, tetapi Suratul Nas 3 kali kita rayu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. So tuan-tuan, lagi 5 minit pukul 9. Maka saya doakan agar kita semua bukan sekadar membaca Suratul Falaq dengan Suratul Nas, tetapi kita berdoa dengan 2 surah ini. Mohon sungguh-sungguh Allah lindungi kita kerana tiada perlindungan lain melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana memberikan perhatian dan moga-moga Allah terima apa yang kita lakukan pada malam ini dan saya kembalikan kepada Puan Nur Akiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil
Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim di atas perkongsian ilmu malam ini dalam tadabbur surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dalam surah Al-Falaq mengandungi ibrah yang besar kepada kita dan begitu signifikan untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sesungguhnya ia mengajar kita supaya sentiasa meletakkan pergantungan dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak sebarang gangguan jin, syaitan, was-was dan segala kejahatan. Dan juga dalam surah Al-As juga mengajar kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bahaya-bahaya yang batin seperti bahaya dari syaitan dan jin, juga tipu daya makhluk, perasaan dan ingatan buruk merosakkan akidah, amal ibadat dan cara hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih juga kepada Barisan AJK Gemah Yasin Nur Iman dan Yayasan Bina Insan Malaysia selaku penganjur program. Terima kasih kepada semua hadirin pencinta ilmu sekalian. Semoga kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai pemberat kita di akhirat kelak dan dalam jagaan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan cikgu terputus ke? Okay. Terima kasih kepada Puan Akia. Alhamdulillah, saya pula lah sebagai moderator untuk program seterusnya. Alhamdulillah kita pun telah selesai program kita yang pertama. Dan sebelum tak terlambat lagi. Ustaz belum baca doa lagi. Ustaz belum baca doa. Okey, silakan Ustaz untuk bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran dan jadikanlah Quran ini cahaya petunjuk kami sepanjang jalan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, minta kami agar kami diberikan kepahaman dan istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Dan moga Quran ini menjadi peneman kami di dalam kubur kelak dan menjadi pembela kami di hadapan-Mu kelak di mahsyar, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Okay. Ustaz. Okay. Saya serahkan majlis kepada Cik Syah. Cik Siti Nur Aisyah, silakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sangat bagus. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi itu ketibaan dan persediaan daripada Ustaz Naim. Ustaz Kapten Naim. Ustaz Kapten Naim dah masuk belum? Dah masuk dah masuk. Dah masuk. Okey, baik. Okey, jadi alhamdulillah kita telah selesai program kita yang pertama, iaitu kuliah maghrib, dan kita akan teruskan lagi ke agenda seterusnya, iaitu kita punya bacaan Al-Mulk, surah-surah lazim serta tadabbur dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Kapten Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz. Jadi belum terlambat lagi saya untuk saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Al-Fadhil Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, yang dikasihi para tetamu yang sudi meluangkan masa bersama dengan program anjuran Gemah Yasin Nur Iman dengan anjuran bersama Yayasan Bina Insan Malaysia. Alhamdulillah. Dan bagi sesiapa yang baru saja masuk, boleh buka majlis dengan ummul kitab secara nafsi-nafsi, ya, sebab kita dah mulakan daripada jam 8 tadi, dan alhamdulillah
jam menunjukkan 91 minit. Jadi bagi ini peringatan Assalamualaikum. peringatan Assalamualaikum semua. peringatan kepada semua supaya dapat mute mikrofon dan tutup kamera bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz, Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz untuk meneruskan majlis dengan segala